Selamat sejahtera. Dan nama saya Zainuddin bin Muhammad Khalid. Dan pada hari ini, pada malam ini, kali pertama saya hadir di dalam program, di dalam tempat ini. Dan insya-Allah saya akan menerangkan kepada tuan-tuan berkaitan dengan perbuatan sunnah yang kadang-kadang kita rasa telah lama ditinggalkan ataupun di kalangan kita tidak mengetahuinya. Dan saya ingin bertanya kepada tuan-tuan sekalian bahawa adakah adakah tuan-tuan dan puan-puan cik-cik pernah berbekam? Ya, saya tak tahu bekam tu apa. Kalau ada sila angkat tangan. Bekam tu apa? Alhamdulillah, memang tuan-tuan sekalian memang betul-betul ikut sunnah yang kita amalkan, insya-Allah. Dan di sini saya akan terangkan kepada tuan-tuan sekalian apakah kelebihan, apakah makna. Dan di sini tuan-tuan dah melihat berkaitan dengan gambar bekam. Macam mana bekam ni kan? Ada nampak pisau, ada nampak darah, orang duduk macam mana, ada nampak api dan sebagainya. Okey, kita teruskan kepada slide kita. Al-hijamah dalam bahasa Arab, maknanya bekam. Seterusnya tuan-tuan, jenis bekam ada, pertama banyak jenis. Yang seterusnya daripada api, menggunakan torehan. Kemudian nampak torehan ya, torehan untuk mengeluarkan darah. Jangan takut darah. Darah biasa kita takutlah, tapi darah ini perlu kita keluarkan untuk kita lebih sihat lagi. Sebab darah ini memang tidak perlu berada dalam anggota badan kita. Seterusnya, ini adalah hadis, iaitu barang siapa melakukan pekerjaan tabib sedangkan dia tidak mengerti tentang ilmu ketabiban, maka dia harus bertanggungjawab. Okey, itu bukan dengan hadis lah. Hadis tabib itu maknanya doktor. Definisi bekam ini perlu kita tahu, banyak orang tidak faham apakah itu bekam, iaitu mengeluarkan darah yang daripada kulit kita semata-mata, bukannya kotoran dan dalam. Mengeluarkan darah yang kotor, yang berpenyakit, yang berbahaya, yang mempunyai bakteria, yang mempunyai darah asid, yang mempunyai lemak dan sebagainya, keluar melalui kulit dengan kaedah yang betul. Seterusnya, ini iaitu dipercayai bahawa bekam itu diamalkan sejak dahulu lagi, bukan sejak zaman Nabi Muhammad saja, tapi sejak zaman Nabi Musa alaihissalam lagi. Dan seperti mana kita tahu bahawa 20% umat Islam tahu tentang bekam dan hanya 10% yang pernah bekam. Tak setengah kan sekarang ni di kalangan kita ada yang masih belum bekam. InsyaAllah. Kenapa bekam itu sangat penting? Iaitu ini tentang sunnah. Mana kita kena ikut apa dia. Setelah aku wafat, aku meninggalkan dua perkara, iaitu apa tuan-tuan? Sunnah dan Al-Quran. Jadi kita perlu mewarisi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengenai bekam tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa ada ambil yang tengah-tengah ini, sesungguhnya pengubatan yang paling utama bagi kamu yang kamu gunakan adalah bekam. Itu bukan siapa tuan-tuan? Itu adalah Nabi kita sendiri yang beritahu, bukannya orang-orang biasa, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mensyorkan kepada kita untuk kita galakkan berbekam, berubat dengan berbekam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, tuan-tuan boleh lihatlah. Saya teruskan, minta maaf ada banyak slide nanti tak habis-habis lagi. Okey, ini saya minta maaf, saya ambil terus direct, saya tak cutting kan. Persediaan sebelum berbekam, tempat tuan-tuan dan tempat mestilah bersih, kemudian persediaan sakit, persediaan juru bekam, kita dah bersedia nak bekam. Kemudian tempat begitu bersih, selesa, ada katil dan kerusi dan sebagainya. Dan tiada gangguan lah, tempat pun besar dan tempat bersih dan tidak diganggu oleh orang lain. Jangan bawa anak-anak satu keluarga, dua keluarga kan. Penuh tempat rawatan, tak sempat. Boleh tak baca dari skrin? Bukan baca dari layar, tapi baca dari skrin itu. Baca dari skrin, okey. Maaf ya. Okey, tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan lihat, ini seandainya kita sakit. Mana? Oh, tahu. Seandainya kita sakit pinggang, kita boleh menggunakan bekam. Kaedah bekam. Tidak perlu dengan perubatan makan ubat. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita makan ubat boleh bertahan beberapa jam saja, kemudian kemungkinan kita boleh sakit semula. Sebab ia boleh mengawal otak kita saja, melemahkan ataupun mengurangkan deria rasa saja.
Tapi kalau kita bekam, insya-Allah keluar angin, keluar penyakit, keluar darah kotor. Kemudian tuan-tuan, apa tu? Apa-apa lagi lah, ada gambar. Okay, ini alat-alat yang biasa digunakan. Kemudian alat-alat bekam banyak lah, tuan-tuan boleh lihat. Ada apa? Ada emas, ada sarung tangan, ada pisau ataupun ada lancet dan sebagainya. Sakit tak? Sakit tak? Tak sakit. Dia sakit atau tidak sakit atas diri rasa orang lah. Setengah tu dia sakit, ada setengah tu dia relax saja kan. Kita pernah berat kan. Boleh relax saja, tapi lepas tu memang rasa ringan betul badan kalau boleh nak terbang saja. Okey, tidak sakit, tidak terlalu uzur, jangan terlalu tua sampai 80 90. Kalau nak buat pun sedikit saja. Kemudian kalau boleh sebelum nak makan tu, sebelum nak berbekam, kita perlu makan. Jangan nak buat petang, dari pagi tak sarapan. Kemudian kemungkinan kita boleh lemah ataupun boleh pengsan ya. Faham dan yakin dengan kaedah bekam. Kita kena buat tu kena tahulah macam mana bekam dan sebagainya. Okey, dan yang tidak dianjurkan berbekam siapa dia? Betul boleh lihat orang pengsan yang bekam pula kan. Orang gila, orang anemia, kurang darah, orang terlalu lapar tidak boleh, nanti perut dia bergetar, dia boleh mudah pengsan. Orang hamil 3 bulan yang pertama tidak boleh, dan lepas mandi tak boleh. Sebab apa? Kulit kita licin kan, dan lembut. Kalau kita bekam, dia boleh menyebabkan tersalah ke dalam sikit kan. Kemudian seterusnya berkaitan dengan sama tadi, diabetes. Orang yang kena kencing manis kena hati-hati. Boleh juga tapi perlu hati-hati. Bukan tak boleh, tapi perlu berhati-hati. Sambil jimat pun tak boleh ya. Nanti penat badan. Kan. Tuan-tuan lihat pada gambar ini, kalau kita pening kepala, migrain, kita boleh lihat ada poin yang ini faham ke tu? Kita boleh. Apa itu? Last kali tu tahu apa? Makan besar. Kalau kita Last kali tu. lepas saya tahu. selepas bekam Saya pandai tahu. Ingat saya bodoh ke? pening kepala, sakit leher, salah tidur, kita salah bantal kan. Saya ingat saja bangun-bangun pagi dah macam ni je. Kita boleh berbekam. Ini tempat yang penting sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga-tiga ni. Ini boleh menguatkan antibody badan kita. Seterusnya tuan-tuan, sama juga tempat. Kemudian ini juga penting kalau kita sakit tulang belakang, tidak perlu makan ubat. Sakit pinggang, sakit tulang belakang, salah bantal, main golf kan. Main golf salah urat kan. InsyaAllah kita boleh gunakan kaedah ini. Seterusnya, sehabis bekam, tuan-tuan boleh lihat lah. Sama saja kan. Selepas perlu diberi luang lama sikit lah kan. Jangan berjimak ya, takut kita letih. Tu sebelum dan selepas, paling kurang 2 hari. Sebab kita nak proses darah tu, proses darah tu baru nak lancar. Kemudian boleh tak boleh langsung makan. Nak makan cukodok boleh lah. Kalau ini makan nasi, elakkan benda-benda pedas dan apa-apalah. Okey, kita boleh lihat keadaan setelah bekam. Kadang-kadang saja mungkin kita boleh pengsan, mungkin kita boleh rasa terlalu lapar, memang boleh terlalu lapar, dan kita boleh badan pun tak berapa stabil. Sebab apa? Sebab terlalu ringan. Bila terlalu ringan, jalan pun tak betul kan. Sekejap saja, tapi taklah sampai sehari, sekejap saja, dalam beberapa jam sahaja. Seterusnya, okey, sama juga kepala terus pusing. Sama kan? Ini pusing kepala atas ya. Apa pusing? Persediaan juru bekam itu tidak bertawaran. Khasiat. Okey, khasiat kelebihan berbekam. Khasiat bekam pertama, boleh membersihkan darah, boleh memperbagi sistem, boleh membetulkan segala saraf-saraf, boleh orang yang gemuk tu rajin bekam, insya-Allah boleh kurus. Sebab apa? Kita buang kalori, kita buang lemak-lemak yang ada pada merida, yang perut besar kan. Pada minta maaf kan. Boleh insya-Allah rajin bekam, insya-Allah kurus badan kan. Okey, boleh meredakan peradangan, sakit-sakit apa kan, sakit sendi, radang, paru-paru sebagainya, kita boleh cuci tempat penyakit tersebut. Khasiat bekam sebenarnya last sekali, melancarkan peredaran darah. Ini paling penting. Tidak perlu lagi kita memakan ubat-ubat hospital untuk melancarkan darah. Cukup dengan berbekam, rajin bekam setiap bulan, insya-Allah badan kita akan lebih sihat, darah akan semakin
lancar. Semua penyakit-penyakit akan keluar. Sebab apa? Mengikut kajian 70% penyakit daripada darah kotor, iaitu darah kotor dia darah yang berpenyakit. Sebab itulah perlu dibekam. 30% lagi macam-macam lah, sebab angin dan sebagainya, ya. Maknanya apa yang perlu buat? Berbekam. InsyaAllah penyakit kita mudah untuk diatasi, ya, masalah sakit kita. Main lagi, ya. Saya pun tak tahu. Tak apa. Main berasa berasa ni. Okey, apa lagi? Pembuluh darah, pelari, tak perlu lah. Okey, waktu-waktu ini penting. Ini kebanyakan orang kita tahu, kadang dia main buat, tapi ini sunnah saja. Nabi kita pernah syorkan dalam hari. Apa dia? Yang pertama 17, 19, 21 dalam bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sehingga Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu. Hadis yang hari yang terbaik apa dia? Selasa, Isnin, Selasa dan hari Khamis tu kan. Boleh berbekam. Kemudian waktu sakit bulanan ikut musim okey. Kalau ikut musim seloknya musim tersebut tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Kalau terlalu panas, darah banyak keluar kan. Kalau terlalu sejuk, darah tak keluar. Sebab dia sejuk, darah pun sejuk, ya. Seterusnya langkah tertib melaksanakan bekam. Okey, itu kalau orang yang nak belajar lah, tuan-tuan. Belum lagi insya-Allah ada kena masuk kursus, insya-Allah ada kursus. Okey, ni ada gambar-gambar lah, tuan-tuan seronok nak gambar kan. Ni melalui titik-titik. Jangan takut. Siapa takut darah angkat tangan? Sakit. Tidak sakit. Dia biasa ngilu saja. Mengilu, tapi taklah sakit macam kena bunuh kan. Tak adalah. Atau macam kena potong-potong bukan. Dia sekadar ngilu saja. Ngilu, bila keluar geli. Geli-geli. Sebab apa? Kadang-kadang orang sakit lutut, kita faham, orang sakit lutut ni sampai sebulan, setahun, 2 tahun. Urut sampai satu orang sekalipun tidak baik. Kenapa? Sebab darah kotor dah terlalu banyak pada lutut. Sebab itulah bila bekam insya-Allah boleh lega. Paling kurang dia boleh lega, dan lazim bekam pada lutut, insya-Allah dia akan ringan dan jalan seperti biasa. Sebab itulah kalau kita urut tanpa kita bekam, darah kotor sentiasa ada pada lutut kita. Begitu juga dengan bahu. Kalau kita sentiasa urut darah kotor, dia akan pergi tempat yang diurut lah, dia akan cari saja. Tetapi bila dah lama, darah kotor dia akan pergi semula. Sebab itulah perlu kita bekam untuk buang segala darah-darah kotor. Itu nak gambar kan. Ada lagi kalau ikut last ni memang banyak gambar dah, seronok nak gambar je. Okey, macam-macam bekam tarik kan, bekam tarik tu bekam angin lah. Okey, tu bekam dahi tu. Tuan-tuan yang sakit dahi kan, kadang-kadang kita sujud kan, kita rukuk tu rasa macam nak terjatuh otak kita tu kan. Itu poin utama untuk orang yang pening kepala, sampai tunduk pun rasa nak jatuh. Nak jatuh kepala tu. Otak tu. Okey, bekam luncur, okey. Seterusnya tu sakit badan lah. Okey, bekam kering, bekam angin lah. Bekam angin cuma bekam saja, tidak mengeluarkan darah. Seterusnya ni, biasa orang sakit tulang belakang, orang kanser kan, orang kanser tulang belakang terus bekam saja, tidak perlu nak bagi kemo atau kan, mungkin ada dekat kita bagi kemo, bagi laser dan sebagainya, tidak perlu. Sekadar bekam rajin, insya-Allah dia akan, kanser tersebut akan semakin kecut. Okey, bekam basah, bekam mengeluarkan darah. Ni ada gambar-gambarnya. Banyaklah. Okey, ni antara permasalahan. Pelbagai ini antara sakit paru-paru, kahak, banyak sembelit, alergi, sakit badan, ginjal, sakit pinggang, buasir, semua boleh dengan kaedah berbekam. Itu kaedahnya. Tulang belakang kan. Seperti mana kalau kita buat tu, kalau kita rawat setiap ruas ni, setiap ruas yang tuan-tuan ada ni, setiap tersebut ada poin-poin masalah sakit. Kalau kita tekan sampai ada sakit tu, maknanya ada poin yang penyakit yang kita ada. Jadi kalau kita bekam pada setiap tulang belakang, dia boleh merawat penyakit tempat tersebut. Contohnya ada poin tu, sakit paru-paru. Kita bekam sebut, insya-Allah boleh mengurangkan penyakit sakit paru-paru. Ni lah setiap ni tulang belakang kan, ada paru-paru, ada limpa dan sebagainya. Ni ada organ badan kita. Ni ada gambar. Tu untuk orang sedong orang sedong, hidung boleh rawat. Orang banyak jerawat pun banyak tu, boleh
boleh dibekam, tidak perlu menggunakan pakai apa krim dan sebagainya, insya-Allah boleh dengan berbekam. Sami mana ni? Kan ada darah orang pening kepala ni sunnah boleh. Kemudian sakit badan di buli belakang, okey, ni darah kotor. Sakit, geli tak? Geli tak? Tak geli. Biasa buat tak geli darah ini yang perlu kita keluar, sebab darah dalam badan kita cuma hidup paling sekejap, sehari semalam saja. Paling lama 4 bulan saja. Lepas tu memang dah tak pakai. Macam mana kita nak buat? Perlu berbekam. Kalau tak, dia akan mengganggu sistem dalam badan kita. Ni sakit pinggang, sakit apa? Sakit bahu, sakit pinggang. Okey, ni banyak sakit kepala pada dekat tepi pada. Banyak juga. Pasal tua ni ni bagus. Okey, kepala banyak darah dah separuh darahnya. Ni sakit-sakit kaki tu. Sakit kaki, lemah kaki, tapak kaki pun. Sakit tulang tu, okey, kaki tu. Ni untuk orang apa? Ni orang sakit apa otak tu? boleh ke? Sakit otak boleh, bekam otak. Bekam kepala. Okey, ini kalau orang gout boleh lah. Biasa kebanyakan orang gout insya-Allah boleh lega sakit goutnya. Ni, okey. Seterusnya, ni memang banyak gambar aje. Gambar sakit pinggang, boleh insya-Allah. Tuan-tuan sakit pinggang, cubalah cari orang yang bekam insya-Allah. Boleh bekam pinggang, boleh lega. Esok dah lega. Paling kurang 3 hari boleh lega insya-Allah. Sakit bahu, apa lagi? Dada tu orang masalah apa? Orang masalah sakit paru ataupun asma boleh guna kaedah ini. Seterusnya jom cuba nak ketik, tak ada apalah. Betul tak ketik ya, insya-Allah depan ni kita akan belajar kalau apa sesi teknik kan, insya-Allah kita boleh buat present untuk bagaimana cara nak menoreh dan sebagainya, insya-Allah akan datang. Kita buat di sini. Saya rasa Macam mana saja. dia jadi festival. Tak ada bahan insya-Allah. Tapi 2 kali dia cakap jangan buat tu kan. Jangan buat lah. 2 kali Tapi malam ni nak buat InsyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Segala kekurangan saya minta maaf. Sebab ini saja yang saya boleh lakukan yang terbaik, insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Ya. Apa beza dengan bekam lintah? Bekam lintah sama saja. Kalau ikutkan lintah pun di apa dikira bekam juga, tetapi lintah ni dia apa dia limit lah. Limit lintas dah penuh dia pun jatuh kan. Kalau bekam sampai 2-3 kali boleh. Itu orang dengan bekam. Satu lagi lintah mahal lah, RM15 satu tu. Satu pun RM15 kan. Kalau bekam satu tempat saja RM15, tapi boleh sampai 2-3 kali boleh keluarkan, insya-Allah. Tu duduk sama saja. Bagi orang yang takut tengok darah, dia boleh pakai lintah lah. Memang tak nampak darah lah. Tapi rasa dia sedut lah. Nyut memang ada sedut. Sedap lah senyuk macam urut. Ada soalan lagi? Tak bahaya. Apa dia? Lintah. Bekam. Bekam tidak mendatangkan bahaya apa-apa. Saya nak tanya, kalau kita berbekam, contohnya bekam darah, pasti dia akan gunakan peralatan yang tajam, contohnya pisau kan, pisau ke apa-apa. Jadi sekarang kan tak ada piawaian. Sebab kadang dengan adanya penyakit AIDS, jadi macam terkadang saya risau sama ada orang yang buat bekam tu adakah dia betul-betul jaga dari segi kesihatan, dan kalau dia jaga dari segi kesihatan, kita tak ada kesahihan yang mengatakan kerajaan kata mengiktirafkan yang dia antara pembekam yang mengikut panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan kan. Contohnya kalau kita pergi potong rambut, setiap kali kita shave dia akan tukar blade. Tapi dalam keadaan berbekam bagaimana pula? Sebab kita tak tahu sama ada pisau tu ditukar, dicuci dengan betul atau apa. Sebelum tu kita kena tanya jugalah. Biasanya tapi kalau nak buat duit dia akan kena ikut tak ikut syarat